إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia, ya Allah Ta'ala menciptakan kita daripada tiada kepada kita ni berada di atas muka bumi ini. Tujuannya jelas daripada kejadian Tuhan terhadap kita ni. Tidak ragu lagi kita sebagai orang yang beriman, orang Islam, yang wajib kita terasa di dalam hati kata, hendaklah kita itu terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menikmati kita ni tidak terhingga. Terkadang kita sebagai manusia tidak terkabar daripada perkara yang Allah Ta'ala menikmatikan kita. Semua perkara yang manusia itu mau dan kehendak, daripada perkara yang jadi asasi hidup manusia, semua itu Allah Ta'ala bawa datang mari kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi kata, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalum kaffar. Ayat ni sebagai ayat yang kita senantiasa dengar, akan tetapi hari ini kita mari pakat-pakat kita tadabbur dan memikir semula untuk meningkatkan iman kita dengan itu ayat. Kalaulah kita tengok hari ini, di kalangan manusia yang Allah Ta'ala berikan banyak daripada nikmat, hingga tak terhingga nikmat yang Tuhan beri kepada dia, tetapi dia gunanya nikmat Allah Ta'ala itu bukannya di atas perkara hak Tuhan itu kanak nak uwi kepada dia. Tuhan kata wa atakum min kulli ma sa'altumuh, aku ni bawa datang kepada kamu semua perkara yang kamu itu mau, perkara yang jadi kewajipan asasi hidup manusia, daripada makan minum, daripada pakaian, tempat kediaman, daripada obat penawar bagi manusia. Sebagai asas 5 perkara itu Tuhan bawa datang belaka pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kita nak bila nikmat Tuhan beri kita, la tuhsuha, tak kuasa kita nak bila. Tetapi kita reti belaka ayat ni, biasa dengar semua. Terkadang kita pula jadi ahli tafsir kepada ini ayat.
menujukan tafsir itu kepada ummah, tetapi kita kena muhasabahkan diri kita. Kata betapa banyak manakah berasa kita dan tunainya kita terhadap ayat tersebut. Terkadang kita mengajar dengan mulut boleh, tetapi nak masuk terasa dalam hati kita, akal fikiran kita, jiwa kita, itu amat payah. Contohnya, betapa ramai di kalangan orang orientalis, orang mustasyrikun, mengajar akan tafsir. Bukan biasa mengajar tafsir Tabari, tafsir daripada tafsir yang tinggi sekali. Tetapi alangkah yang mengajar tadi itu, adakah iman itu, pengajaran Al-Quran itu cocok masuk di dalam diri dia? Tidak sama sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dengan sebab apa? Manusia tak terasa dalam hati itu. Kenapa? Ni sifat manusia. Innal insan la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalim serta dia kufur terhadap nikmat hak Tuhawi kepada dia. Tuhawi tak terhingga kepada kita. Kalau kita tengok orang Arab hari ni, Tuhawi kepada dia banyak mana? Kekayaan, kemewahan, duit piti, kesihatan, semua perkara yang ada di mereka. Tapi bagaimana mereka guna nikmat Tuhan, kita sendiri boleh tahu. Dengan sebab itu, kita sebagai manusia, sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini ilmu tadi terbuka, tetapi sifat kemanisan, iman, kesedaran, kabar kita tak lalai tadi itu, memang payah masa kita duduk. Ilmu ni banyak, di bucu mana kita boleh cari ilmu pengetahuan. Dalam telefon kita tu Tuhan nak buka ilmu tu ilmu ni, ilmu tu ilmu ni. Akan tetapi perasaan kita nak balas terhadap nikmat hak Tuhan kita tadi itu, kita kemuka gapo kepada Tuhan. Kita buat gapo rakyat kepada Allah Ta'ala setelah daripada Tuhan nikmatkan kepada kita. Dengan sebab itu, ayyuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tak kira harta, anak pinak, kuasa, pangkat, nama, kesihatan, semua perkara itu dinamakan nikmat daripada nikmat Tuhan, bukan daripada kita. Tuhan kita pinyai saja ya perkara tu. Nak tengok kata kita nak guna lagu mana. Tuhan raya ke dalam Quran, memang Tuhan raya dalam Quran tak tinggal lepas perkara pun. Dalam Al-Quranul Karim kalau kita perhati, dia ada perkara pernah benar hak Tuhan raya untuk nak pakai hidup. Tuhan kata, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taja'arun." Wa ma bikum, dan tidak ada perkara yang masuk mari pada diri kita, ayuhan nas, wahai manusia, malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Tuhan yang beri kepada kita. Apabila seorang ni berasa terasa dan tertabar dan tadabbur dengan ini ayat sungguh, dia tak berasa kata diri dia tu ada perkara yang lebih daripada orang. Sama sekali dia tak akan rasa diri dia tu takabbur ataupun ujub, ataupun perkara yang nak menzalimi di atas manusia yang lain. Tidak sama sekali. Pada satu ayat ni, ayat daripada surah An-Naml ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada nikmat yang mari pada kita malaikat daripada Allah. Harta benda daripada Allah. Mana dalil daripada Allah? Sekelip mata apabila Tuhan nak tarik kulit harta tadi, habis sekelip mata. Betapa ramai manusia yang Tuhan tariknya harta daripada dia. Kekuatan sehat, sekelip mata orang kita nak jadi tak sehat, jadi sakit. La qaddarallahu lana wa lakum. Perkara tadi. Kenapa? Kerana dia beri hak kepada Tuhan tak sempurna. Tuhan nak tarik dia boleh perkara-perkara tersebut tadi. Dengan sebab itu, marilah sama-sama kita terasa dengan ayat Tuhan. Dengar saja tak jadi, hari ni kita dengar banyak dah. Ngaji pun banyak dah.
Tetapi nak urip kita amal pula lepas pada ni. Amal mula-mula sekali untuk diri kita. Nak urip terasa dulu mula. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Thumma idza massakumud dur. Kemudian apabila disetuhkan kamu wahai manusia oleh kemudaratan, Tuhan tarik nikmat itu balik kelik semula. Fa ilaihi taja'arun. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah benda tadi itu dia tarik kelik. Muka hak dia. Dia nak ui kepada kita, tak kira ilmu pengetahuan apa sama. Pangkat apa sama, nama apa sama. Nak ui kita terasa dalam hati kita hari ini sifat kita berasa nak terima kasih pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat besar sekali hak Tuhan ui kepada kita ini, mana hidayahkan kita kepada jalan iman dan Islam. Kebanyakan kita hari ini lalai, terutama anak muda, anak mudi kita yang terlepak dengan cara memikir pelak-pelak nak nafikan Tuhan. Siapa kat nafi Tuhan bukan biasa dah sekarang orang kita. Tolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tepat maju-maju memang kita boleh tengok. Orang panggil puak-puak mulhidun, puak tolak Tuhan. Tak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita tak berasa kata Islam dan iman yang ada di sisi kita ni benda berharga. Tak ada pia, ada royak, we ada kesedaran, we ada pengingatan, we adanya jiwa kemanisan terhadap iman dan Islam yang kita nak bawa. Terkadang kita beranak daripada perut ibu bapa kita orang Islam, baka kita orang Islam, Islam pasal baka gitu. Sekadar bawa di hari-hari nanti nak habiskan nyawa, banyak tu. Tak ada mikir kata diri dia tadi sebagai manusia yang ada iman dan Islam, hak Tuhan pada dia ni banyak lagi di kalangan manusia yang duk cari perkara tadi tak jumpa sampai ke minit ni. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan kami menikmatkan kepada kamu wahai manusia nikmat aku. Apa nikmat di situ? Katanya ahli tafsir, mana hidayatu ila tariqatil iman wa hidayatu ila tariqil Islam. Menunjukkan manusia, pimpinnya manusia kepada jalanan iman dan jalanan al-Islam. Hari ini Islam kita nak jijak. Kita boleh tengok belakang buat kita ni, daripada orang tak kena mengena dengan ajaran kita, mai dijijak Quran, mai duk jijaknya ajaran Tuhan. Bukan sekadar tempat dia share seluruh dunia. Tapi kita, kenapa boleh kita jatuh ke maruah kita sampai setara tu? Islam kita ramai hari ni. Setiap negeri, setiapnya wilayah, camwat dalam negeri Sia kita ni ada orang Islam belaka. Tapi ganakah kita sebagai orang Islam tadi itu sampai ke orang tak beriman berlambaga dalam negeri ni pun tak boleh nak buat kerja lagu tu? Tetapi gana umat Islam kita lalai di kana habis. Nikmat hati pada kita ni, nikmat al-Islam wal iman ni hilang mana habis. Terutama ada bitai atas bahu. Apakah kamu mengemukakan pangkat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu terhadap agama ini? Buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang ada bitai tadi itu bersara, orang yang nak buat lagu tu tak kuasa nak buat sama sekali. Ramai di kalangan orang Islam kita yang ada pangkat tinggi-tinggi, kita tak boleh buat senyap dia. Kerana kalau kita baca strategi di dalam negara kita ni, kalau nak main warna kuning gatik, warna merah gatik, ya lambat. Pasti yang nak kita tengok luar-luar negara, tengok Rohingya, tengoknya di India, bagaimana di antara orang Islam dengan orang Hindu, di antara orang Buddha dengan orang Islam di Rohingya. Maka dia nak ambil cara tu lah, mari gunakan kepada umat Islam kita di tempat kita di sini. Sebab itulah pahaman kita terhadap agama kita, terutama pemuda-pemudi hak mengaji universiti, hak mengaji jamiah tu, terutamanya kena ada pendirian yang tetap, kena adanya cara mikir yang waras, kena adanya pahaman yang betul, supaya yang
nak bawanya agama ni gi kepada seluruh. Agama kita tak jadi masalah ke siapa-siapa. Ada apa ajaran yang Tuhan raya bak qital, bak jihad gapo di dalam Al-Quran, kita nak fahamkan dia, pasti kita nak tengok asbabun nuzul. Kenapa Allah dia sugi bunuh orang sebagaimana orang duk khayal terhadap agama kita? Itu bukan cara Islam kita suruh. Bagaimanakah Islam kita nak buat lagu tu? Kalau kita baca dalam sejarah, tak ada dalam agama lain daripada agama Islam kita apabila masuk dalam medan perang, nak potong pohon kayu pun tak boleh. Dia kata nak bunuh orang, nak potong pohon kayu pun tak boleh. Orang hadap dalam tepat dalam arti kata kita nak keluarkan diri kita, pendirian kita, pahaman kita kepada orang yang tidak beriman, kepada orang yang tak faham lagi Islam. Terkadang kita sendiri hadap 3 wilayah kita. Islam ke apa Islam? Iman tu ke apa Islam? Hai gitu, hai gini. Tak tahu. Ini adalah perkara yang jadi benda yang kita rasa kata rugi kita kalau duduk lagu tu. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam, kenapa kata nikmat hak Tuhan kita ni, iman dan Islam ni tidak ada harga yang dah boleh beli dengan mata benar. Tak ada. Anak kunci nak mengeluarkan manusia daripada kegelapan jahiliyah, kegelapan menyemutu Allah Ta'ala, kegelapan kekufuran dan syurga. Kalau tidak ada 2 anak kunci itu, memang kita tak boleh nak masuk syurga sama sekali. Ini adalah perkara yang kita kena berasa syukur terhadap nikmat tu. Yang nak syukur lagu mana? Bukan sekadar duduk dalam hati sahaja. Mula daripada hati, kena keluar tubik pada perbuatan diri dan sebagainya. Kalau gitu, di antara sebab-sebab yang itu silatul arham, terkadang hasad dengki, terkadang dendam, terkadang menzalimi setengah di atas setengah. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana kita tak kuasa nak syukur, tak pandai nak syukur nikmat Tuhan kita. Benda tadi itu Islam pun tak mau. Hidup pada undang-undang negara pun tak mau. Nak hidup dengan cara bahagia, sejahtera, dengan sebab kita jauh doa daripada ajaran kita. Dengar pakak dengar, sebagaimana Allah katalah, dengar pakak dengar, tahu pakak tahu. Tetapi nak buatnya perkara yang kita tahu tu sangat berat. Cara kita nak syukur terhadap nikmat Allah Ta'ala adalah kita dilik pada nikmat hak Tuhan kepada kita ni. Kita tengok macam mana, kacamata kita nak tengok macam mana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kita dengar Nabi kita. Kalau kita nak selamat ayuhal muslimun, tak kira pemuda, pemudi, lelaki, perempuan, tua ke muda, dewasa ke, dengar Tuhan, dengar Rasul. Tiap-tiap orang yang baca daripada ajaran Tuhan, ajaran Rasul, dengan molek. Kerana perkara ni memang ia nak uji kebaikan pada kita. Tak ada Allah Ta'ala kanak tak baik terhadap kita. Tak ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tak baik terhadap kita, tak ada. Orang lain dah tentu. Tapi kalau Nabi dengan Tuhan, memang wallahu yad'u ila daris salam. Allah Ta'ala mengajakkan kita kepada syurga. Bawa kepada syurga mana? Bawa kepada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tu Tuhan kita. Nabi kata lagu mana? Nabi kata, "Unzur ila man huwa asfala minkum. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Sekadar tu yang Nabi kata. Suruh kita tengok kepada orang hak bawah pada kita. Suruh kita tengok orang hak duk lekeh pada kita. Lekeh di sini mana-mana. Rezeki masalah. Kita terkadang boleh 500 sehari. Kerja boleh 500 sehari. Tapi kita nak tengok orang kerja ber 5,000 sehari.
Hatu penat. Situ kita tak akan boleh sifat kesyukuran kepada kita. Kita kena tengok orang boleh 50 kok sehari. Kenapa kena tengok lagu tu? Kerana orang terasa dalam hati kata rezeki Tuhan bagi pada kita ni mengikut kandak ki Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhan tahu kata kita sebagai manusia tadi itu setara mana kita nak guna. Tuhan ni kuasa nak bukakan rezeki kepada kita tadi itu banyak mana boleh. Sebab di tangan Tuhan ni rezeki yang nak dunia kita ni kita seorang apa boleh. Kuasa Allah Ta'ala segitu lalu. Sebab tu puak boleh masuk syurga hak darajat bawah sekali, boleh 10 kali ganda dunia ni. Seorang dia boleh 10 kali dunia ni. Tuhan kuasa nak bagi kita. Tetapi Tuhan kata walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mudah dah rezeki pada kita, nescaya jadi kita itu baghaw, zalim menzalimi terhadap orang lain. Muka kita kaya, ada duit, nak jijak dia apa boleh? Tuhan tahu hati manusia. Labaghaw fil ard, di dalam atas muka bumi ni. Walakin nunazziluhu biqadarin ma nasya. Tetapi Allah Ta'ala waktu turunkan rezeki itu mengikut Tuhan itu kandak. Sebab itulah tak sah bimbel kata kita kerja boleh banyak mana sehari-hari, kita hendaklah syukur pada Tuhan. Cara kita nak syukur lagu mana? Tengok ke bawah ada kita. Kalau kita senil dah, ada kereta merah dah, ada rumah 2 lapis dah, tengok ke bawah ada kita. Jangan duk tengok ke 30 lapis. Kita boleh jadi pangkat tu pangkat ni bitel sutil 2 tak bau. Tengok ke bawah ada kita. Jangan duk tengok hak atas lebih pada kita. Kerana dunia tadi itu tak akan renak bagi manusia dan cukup bagi manusia. Malaikat tanah masuk dalam mulut. Bila? Apabila orang tak kita di dalam liyal haq, situ baru cukup. Manusia ni duk tah dunia ni sifat tomok dia, tomok semata-mata. Tak cukup. Sari ke sari, sari ke sari, sari ke sari, tak cukup. Nak cukup bila? Apabila orang tak kita dalam liyal haq, itu baru cukup. Dengan sebab itu cara kita nak keluarkan diri kita daripada benda yang tak bagus umpama tu hak bahaya bagi diri kita, turut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Turut Nabi lagu mana? Tengok hak bawah dah kita. Supaya kita tadi itu berasa cukup dan kena. Kemudian hendaklah kita tahu pula satu perkara, kata Allah Subhanahu wa taala akan tanya nikmat kita hak Tuhan wi kita. Satu perkara Tuhan tanya bilicin. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Para rasul-rasul apa Tuhan tanya terhadap nikmat. Apatah kita tak jadi rasul, tak jadi nabi? Ya akan tanya kita satu perkara ke satu perkara, satu perkara ke satu perkara. Guna molek. So umpama kita duduk dalam muka bumi ni, kita duduk di dalam rumah sewa. Siapa boleh, siapa tahu, kena bukan mana kita duduk free. Kita tu hewi kita, we hidup kita atas muka bumi ni, bukan tu hewi kita duduk sia-sia free dak. Akhirat esok, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Hari akhirat esok Tuhan tanya nikmat tak tu hewi kita. Semua perkara. Kalau gitu, we kita terang gambar dulu dalam hati jiwa kita kata, semua hak Tuhan beri tadi itu kita nak tanggungjawab. Harga tadi hingga dah harga tu guna lagu mana? Tuhan akan tanya kita. Kalau gitu, kita sebagai manusia tak hati mikir molek dalam masalah kita nak gunanya nikmat Tuhan, hak Tuhan wi kita sementara saja. Ini adalah perkara yang sebenar, perkara yang Allah Taala rayak dalam Quran, Nabi rayak dalam hadis, bukannya benda hak dongeng-dongeng, benda sia-sia. Bahkan hendaklah kita sediakan jawapan kita kepada hari yang kita nak lari tak lepas daripadanya, iaitu hari akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu rahimakumullah anna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berasa kemanisan iman di dalam jiwa kita, akal fikiran kita, dalam hati kita, supaya daripada kemanisan iman kita boleh tertolak daripada itu sumber dasar. Sama-sama kita boleh terima kasih kepada Tuhan yang menjadikan kita utama sekali. Allah Ta'ala yang menjadikan kita sebagai manusia, hak tu, hak mula-mula kita nak terima kasih padanya. Terima kasih lagu mana? Gunalah nyawa kita, umur kita di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala itu redha terhadap kita. Guna molek umur kita. Setiap manusia ada kesilapan, kesalahan. Kita salah dengan Tuhan, kita minta ampun dengan Tuhan. Kita salah dengan Tuhan, kita minta taubat dengan Tuhan. Kita salah dengan Tuhan, kita maaf kepada Tuhan. Tak payah dalam ajaran Islam. Tak ada lagi cari orang tu, cari orang ni, bayar duit pada orang tu, bayar duit orang ni. Tak ada dalam agama kita lagu tu. Dengan sebab itu, agama kita adalah agama yang mudah, agama yang tak ada payah, agama yang berharga, agama yang ada kualiti, agama yang benar, agama nak bawa pada syurga. Satunya sahaja yang kita itu berhajat padanya, kita membenarkan dengan hati kita biar sungguh-sungguh. Kita benar dalam hati kita ni, ajaran ni sungguh-sungguh. Karena umur kita ni tak panjang, baina sittini was sab'in. Qalla man tajawaza anha. Sikit Nabi kata orang nampak daripada 60-70. Kalau lebih pun tak banyaklah, tak sapalah. Ramai-ramai kita nak sampai sekorong 2 korong tak ada. Dengan sebab itu, masa kita adalah rebut molek, terutama pemuda-pemudi. Jauhkan diri kita daripada perkara yang memunahkan akal fikiran kita. Tak sahlah. Benda yang memunahkan akal fikiran kita, kita jauh. Hak lain tu kita dah kira lagi. Tapi kalau kita nak khenakkan diri kita, dalam arti nak berupah perkara-perkara yang memunahkan akal fikiran kita, kita bukan manusia. Tak ada berharga langsung kita hidup dalam muka bumi ni kalaulah akal kita tidak ada. Dengan sebab itu, hak lain kita boleh pakai beki lagi. Tapi kalau punah akal, punah jasad, punahnya jiwa seseorang, manusia itu tak akan dinamakan manusia lagi, walaupun rupa dia adalah manusia. Tak ada harga. Siapakah kita mati tuan kubur pun, tuan kubur lepas pada tu tepat kena dengan azab pula, kena dengan seksa pula. Tak ada harga kita. Dengan sebab itu, ayuhal muslimun, terutama pemuda-pemuda kita di kalangan lelaki ni, mikir molek, bawa diri molek. Kita sebagai ibu bapa pun kena terbiah anak kita. Jangan paksa terbiah molek. Ngaji cara terbiah dengan guru-guru kita. Bagaimana kita nak terbiahkan anak cucu kita? Termasuk daripada kata kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ada anak saja, pandai je nak ada anak, tapi apabila anak ada, tak ada terbiah, tak ada uikan seksa pada dia, tak hajar dia mengaji, tak pipengkan dia, tapi kita ui kebebasan ke dia. Jangan kita paksa dia. Sebab orang sekarang kalau paksa dia lari pada kita. Sekarang budak ni lari, tak kira perempuan lelaki, kalau dia sepek dada dia tak nak duduk. Sebab itulah kita sebagai ibu bapa ni
Kena sedar perkara-perkara ni di dalam jiwa kita. Kata cara kita nak syukur pada Allah Ta'ala terhadap apa yang terhawi pada kita daripada nikmat, terutama nikmat anak-anak ni, adalah perkara yang kita mas'uliyah dapat Tuhan besar sekali. Dengan itu, kita sebagai orang Islam, hendaklah kita itu sungguh ambillah fursah, ambillah pengajaran daripada khutbah ini supaya kita boleh pakai dalam hidupan kita sungguh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.